Yang bahagia Datuk Haji Zainal Abidin Abdul Qadir selaku pengarah dakwah dan inovasi Perking Kebangsaan. Yang bahagia Haji Muhammad Zubidzin penyelaras ataupun ketua unit penerbitan Perking Kebangsaan. Selanjutnya tidak lupa kepada barisan ahli panel pada malam ini, iaitu Profesor Marja Dr. Ramli Abdullah selaku Naib Pengerusi Perking Bahagian Negeri Terengganu, dan seterusnya di sebelah kiri hujung sekali yang bahagia Ustaz Abdul Rahman Siva Abdullah selaku pembantu eksekutif Jabatan Agama Islam Daerah Hulu Langat Selangor. Seterusnya kepada pegawai-pegawai urus dia daripada Perking Kebangsaan, daripada Perking Bahagian Negeri Terengganu, Majlis Agama Islam Adat Melayu Terengganu Amaidam sekiranya ada, ahli jawatan kuasa Perking Daerah Kemaman, barisan fasilitator daripada Majlis Agama Islam Selangor, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapatlah kita bersama-sama untuk mengikuti forum pendekatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bincangkan di dalam forum pada kali ini. Dan kita agak kelihatan masa dalam memulakan forum pada malam ini, tapi macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada sebanyak dua pusingan. Jadi setiap satu soalan akan diberikan masa selama lebih kurang 15 ke 20 minit sahaja. Saya tahu biasanya forum-forum ni biasanya memang akan terlajak, termasuk yang cakap memang akan terlajak punya lah. Jadi tuan-tuan dan puan bersiap-siaplah untuk tidur pukul 1 pagi. Baik, pada malam ini kita mengadakan forum, dan di program-program yang lain pun kita mengadakan program yang macam ini. Berikutan kita ingin mendapatkan beberapa pandangan daripada ahli panel yang ada di depan kita ni, yang akan cuba merungkai dan membahaskan, membincangkan. We will discuss about the title of the dakwah methodology by our Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our prophet, our lovely prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we'll discuss in this kind of forum, and inshallah maybe this will give the clearance, the guidance to you all to make it your very clear about the title. Masih ingat title. Baik, sebab sini kita ada macam-macam bangsa, macam-macam kaum dan sebagainya. Jadi yang tak faham bahasa Melayu, tak faham bahasa Inggeris, saya tak boleh buat apa. Saya tak cakap bahasa Thai, baca Kemboja pun tak tahu. Baik, soalan dalam pusingan pertama saya tujukan khusus kepada bagi Prof Dr. Ramli. Soalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan dakwah, dan bagaimanakah pendekatan yang dilakukan, pendekatan dakwah yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh Prof Dr. rungkaikan berkenaan dengan soalan yang pertama. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia saudara pengacara Ustaz Fataham, yang petak Fataham, petak yang petak bercakap, sahabat panel iaitu saudara Abdul Rahman, yang bahagia Datuk Zainal datang dari jauh, tak sempat nak jumpa petang tadi, jumpa dan Ali tadi kejap. Kemudian yang bahagia sahabat Tuan Haji Zubir sempat jumpa petang tadi, tapi tak sempat nak ajak minum teh, mengeteh saja. Mendengar Datuk, kita ada masa lagi untuk Haji untuk kita mengeteh, para urus dia, para fasilitator, dan juga sahabat-sahabat saudara baru yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya lebih pada nak kata bintang keju, saya bukan Tok Bintang. Saya sampai dekat hotel petang tadi selepas ziarah kata dengan Ustaz
Amran, dia kata doktor jadi panel, ahli panel malam ni. Saya kata lebih baik beritahu lepas malam ni, kata. Tapi tak apa, saya biasa gini saja-saja, tak ada masalah. Sekadar berkongsi pengalaman, berkongsi pandangan itu, insyaAllah kita sama-sama kita bincang selaku orang kata saudara lah, ahli keluarga kita. Dan saya tengok perkara yang kita nak bincang pada malam ini, yang menjadi tajuk kita dan juga yang diberi soalan oleh ahli panel, satu perkara yang biasa. Dan kalau saya kata saya suka bincang ini tidak macam pergi kuliah lah, mungkin tidak seperti forum perdana, dia berdegar-degar gitu. Nanti kita boleh slow ataupun perlahan, dan boleh kita semua kongsi dan kita faham. Dan mungkin saya pun boleh tanya, misalnya kalau daripada soalan pengurusi tadi, apa dia dakwah, konsep dakwah. Saya rasa semua kita dah rasa kita pernah dengar dah. Dan berdakwah, orang kata nak pergi mana tu berdakwah, nak pergi berdakwah sikit. Semua kita boleh sebut kita nak pergi berdakwah. Apa dakwah tu? Boleh bagi respon, boleh bagi menyampaikan. First class, bagi A+, bintang, star. Menyampaikan. Dari sudut bahasanya, menyampaikan. Cuma mungkin kita selalu orang kata keliru. Sebab bila kita sebut berdakwah tu mesti kita kata keluar berdakwah. Okey, keluar berdakwah. Selalu ada pasukan ataupun kumpulan daripada kita yang keluar berdakwah, bisa diambil tempoh tertentu, 1 minggu ke 40 hari ke, keluar berdakwah katanya. Tapi mungkin itu yang menjadi apanya, mempengaruhi fikiran kita dari sudut konsep dakwah. Berdakwah itu mesti keluar. Tapi sini perkaranya ialah menyampaikan. Kita nak sampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan bagaimana? Iaitu melalui apa? Melalui proses komunikasi, communication process. Bagaimana? Ada proses komunikasi, kita berhubung antara kita dengan orang lain. Kalau kita bercakap seorang, tak jadi dakwah. Tak jadi dakwah. Kita berkomunikasi dengan orang lain, sama ada maknanya kita ada orang lain, sama ada di antara kita dengan seorang lain ataupun dengan kumpulan. Dan melalui komunikasi itu melalui media. Ada media, iaitu sama ada dalam bentuk perbualan biasa ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Sekarang ni ada pelbagai bentuk, dan ada yang guna dia tayang gambar, apa semua itu menyampaikan. Dan mungkin itu perkara-perkara yang kita kata mengikut kreativiti ataupun mengikut kebolehan. Bagaimana seseorang itu boleh menyampaikan suatu maklumat. Ada benda yang dia nak sampaikan, ada maklumat yang dia nak sampaikan kepada seorang yang lain. Jadi dan cara nak sampaikan itu adalah bergantung kepada kreativiti ataupun kebijaksanaan dia. Sekarang ni kita kata, dulu kita guna istilah kebijaksanaan. Sekarang ni kita kata kreativiti. Kreativiti lah, kreativiti, kepintaran kita. Maknanya kita nak bagaimana kita nak sampaikan maklumat itu kepada seseorang. Bagaimana kita nak sampaikan maklumat itu kepada seseorang. Sekarang ni ada pelbagai media. Media tu peralatan, cara. Satu mungkin kita pergi secara langsung rumah orang tu. Lagi mungkin kita just hello, siapa tu?
Cik Munah kata dia. Munah bin apa? Munah Mak Lampung. Ada dulu seorang kawan saya nama dia Cik Munah Mak Lampung. Saya tak nak beritahu sampai. Tapi mampu orangnya, nak cakapnya petak macam patahan. Nah, kira. Dan macam media lagi. Dan saya nak sebut sini ada banyak media ataupun cara. Nah, yang kita di Perkim sendiri kita ada media kita ada kita terbit risalah. Itu cara berdakwah juga. Kita nak sebarkan, nak sampaikan maklumat itu kepada sasaran, kepada komuniti sasaran. Nak sampaikan melalui penerbitan. Melalui penerbitan itu yang Tuan Haji jadi pengarah itu. Yang belakang, yang depan ni. Tuan Haji angkat tangan. Bagaimana bahan-bahan ini, penerbitan ini boleh menjadi satu alat untuk kita sampaikan maklumat kepada orang ramai. Iaitu maklumat tentang Islam, tentang kebesaran agama Islam, tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentang kerasulannya serta pelbagai-bagai lagi. Itu dia punya. Jadi ada pelbagai media. Tapi kita nak cerita yang saya nak tekankan hari ini, termasuk yang di pasal soalan ini berkabung terus tadi, yang bagaimana metod yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah usrah. Usrah iaitu ziarah. Usrah dan ziarah. Kita ada berkumpul dan kemudian kita ada ziarah. Dan saya sebenarnya terlibat. Saya bukan ustaz sebenarnya. Saya belajar tentang antropologi, sosiologi. Dan saya lama bersama dengan sahabat saya rasa ada dekat sini juga. Iaitu bersama sahabat saya daripada masyarakat orang asli daripada tahun 86 lagi, 1986, muda lagi. Kalau saya buka sekarang ni saya tak ada rambut. Dulu rambut penuh lagi. Saya masuk kat kampung. Benar. Dan saya bersahabat dengan tadi pun sempat saya pergi ke kampung dia lagi sebelum ni sebagai ziarah. Dan ziarah menziarahi sahabat-sahabat kita ini. Saya rasa daripada pengalaman saya lah untuk kita kongsi bersama, ziarah ini adalah salah satu kaedah yang antara kaedah yang paling berkesan, touching. Kalau kita saja-saja ataupun just hello ataupun kirim salam, mungkin tidak begitu terasa, tersentuh hatinya. Sama juga misalnya kita mendapat musibah, tapi alhamdulillah kita elakkan semua kita selamat. Katakan ada suatu berita yang tak baik, tiba-tiba kawan kita menghadapi perkara itu, musibah itu, kita pun telefon kat dia, minta maaf sahabat ataupun saudara ataupun puan, saya tak sempat datang, saya mengucapkan takziah kepada awak, ataupun mengucapkan saya pun melahirkan rasa duka cita di atas apa yang anda ataupun saudara hadapi. Okey, dia pun boleh terima, tapi mungkin kesannya tidak sebegitu. Tetapi kalau kita pergi jumpa dengan dia, lain dia punya tu. Tapi itu lain, lebih mesra. Dan saya mula-mula saya dengar nama lama dah sahabat Rahman. Tapi pernah jumpa dulu ni? Pernah sekali dah. Dulu saya ingat dekat Kuala Terengganu juga. Tapi bila kali kedua saya rasa lain sikit, lebih mesra. Saya kenal lebih dekat janggutnya, misalnya. Minta maaf. Jadi saya cerita tadi kisah-kisah yang kami hadapi. Saya pergi ziarah dengan satu kumpulan yang pergi ke selatan, bahagian selatan Kemaman, iaitu ke Peltan Nerang, kemudian perkampungan Sungai Pergam, yang saya sebut kampung sahabat saya tadi, di kampung orang asli, kemudian di Cenih, kemudian di
air putih, kemudian di di dekat Muak Cili, dekat bandar ni dah ada beberapa orang, hampir 7 kes yang pergi. Bila kita sampai tu dan yang ada yang last kali tu berpeluk-peluk dengan tapi yang perempuan. Nasib baik kita ada yang pergi ziarah sama saya kumpulan tu, ada seorang perempuan. Kalau tak dia peluk Rahmat, bukan peluk saya. Peluk sama Rahmat. Bukan sokong lah. Dia cukup sedih. Sebab apa? Dia dah baru pada Disember baru ni, dia kan daerah Kemaman ni dilanda banjir besar, hampir ke siling airnya rumah dia. Tapi rumah dia tak ada siling, tapi dia kata hampir ke ini, kalau kita boleh ibaratkan macam gini lah siling lah. Rumah dia tak ada siling. Dan rumahnya begitu daes sekali. Saya sempat cerita sikit pada Datuk tadi. Dan bila kita orang pergi tu, dia rasa mungkin terharu. Bukan mungkin lah, terharu dia. Dengan dia dah uzur. Ada suami, tapi suami pun uzur. Tak ada anak bersama dengan dia. Kesian dia. Kita pun rasa betul-betul rasa sedih dengan apa yang dihadapi. Begitu juga yang lain-lain. Ada yang janda, tak ada siapa yang peduli. Ada yang terpaksa menumpang rumah mertua, suami dah cacat, dah cedera, jatuh daripada bangunan, tak boleh buat kerja, anak-anak masih kecil lagi. Apa perasaan kita? Perasaan kita? Benar? Perasaan kita sedih. Dan perkara-perkara seperti ini, satu yang boleh membolehkan kita ubati ataupun hampiri dia dan menimbulkan dia, membolehkan dia rasa dihargai sebagai saudara Islam adalah dengan ziarah itu. Saya fikir satu perkara yang amat berkesan. Walaupun yang dibawa itu tak seberapa, kita bukan nak kata yang kita bawa tu makanan je, makanan kemudian ada lah untuk beli gula, mungkin ada duit sikit, saya tak tahu berapa ada kat dalam sapu tu, tapi mungkin bolehlah untuk sehari dua, tapi dah cukup bagi dia. Alhamdulillah kata dia, terima kasih banyak. Berapa kali nak naik, nak turun tangga, terima kasih. Nak keluar daripada ada siapa dekat kereta, terima kasih lagi. Naik kereta, terima kasih lagi. Kereta nak keluar, terima kasih lagi. Maknanya dia rasa dihargai sebagai ada saudara-saudara Islam dia yang datang ziarah. Begitu juga yang lain-lain. Saya rasa besar sekali. Besar sekali. Itu dah dalam keadaan begitu, apa lagi yang lain-lain. Dan ini kalau yang cukup mungkin kalau nak katakan mungkin zaman Rasulullah, balik pada pasal buat acara sebut tadi, cuba ulaskan juga apa dia metod ataupun pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah satu. Saya fikir yang kita, apa yang kita lakukan ini pun adalah merupakan metod-metod ataupun kaedah-kaedah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling lagi adalah saudara-saudara yang memahami keadaan dia. Misalnya saya nampak sini lah, kita betul kita kata saudara se-Islam, tapi lebih touching lagi adalah daripada kumpulan yang sama dengan dia. Itu memang biasa di mana-mana pun. Kalau kita tanya dengan masyarakat orang asli pun, sahabat-sahabat saya yang daripada kampung asli Sungai Perkam, mana saya tak nampak. Ada kan? Ada? Dari Sungai Perkam ada?
Ada juga. Setahu saya ada beberapa orang, 2-3 ke. Nah, kemudian ataupun yang lain-lain, dia nak yang sama dengan dia. Misalnya yang perempuan sama dengan perempuan. Kalau yang lelaki pergi, dia tak faham sangat yang lelaki. Dia tak tahu masalah orang janda macam mana misalnya, ataupun hati perasaan orang perempuan. Ada. Itu orang lelaki ni lain. Lain sikit. Gitu. Walaupun kita faham, dapat memahami jiwa perempuan, tapi secara halusnya, secara dalamannya, ada perkara-perkara yang orang lelaki tak boleh faham jiwa halus orang perempuan itu. Jadi sesama perempuan itu lebih dekat. Jadi pendekatan method. Sama juga dengan orang lelaki. Nah, kita tak mungkin orang perempuan yang kata dia boleh bagi nasihat, boleh, tapi orang lelaki ni ada benda yang dia rasa dia tak boleh kongsi dengan orang perempuan. Dia nak daripada kaum sejenis dengan dia, yang datang mengkabarkan ataupun menyampaikan sesuatu itu. Nah, okey, maksudnya sini satu, kalau saya dah cukup masa, cukup 2 minit lagi dah. Maksudnya sini, dakwah itu tadi, kalau kita kata menyampaikan suatu maklumat, kalau dalam konteks Islam ni, menyampaikan suatu yang berhubung dengan agama kita, agama Islam kepada seseorang, kepada seseorang. Soalnya bagaimana? Iaitu dengan melalui proses komunikasi, berhubung dengan orang itu, dan dengan berbagai cara, berbagai pendekatan. Dan siapa, saya nak tambah satu ni, siapa yang sepatutnya melakukan dakwah ini? Siapa? Ya, Ustaz Fatahan saja. Kan? Ustaz Rahmat. Kita ni 3 orang aja. Semua daripada kita. Nanti kita kata dah pandai nak kita berdakwah. Sebab kita baru, misalnya ada yang baru terima Islam, diberi hidayah yang baru tahun lepas, ada 2-3 bulan lepas je. Pandai tak? Semua pandai. Asalkan kita boleh berhubung, berkomunikasi. Hatta orang bisu pun boleh berdakwah. Dia boleh dengan cara dia, bahasa isyarat dia. Nah? Asalkan ada hasrat untuk menyampaikan seruan itu, menyampaikan amanah itu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Jangan kita salah gunakan. Ada yang dilatih jadi pendakwah, dia kata dakwah bilhal. Saya kata berapa kali pergi jumpa orang yang nak dakwah secara bilhal ni, tak pernah datang pun. 3 bulan tak sampai sekali. Ini bukan dakwah bilhal, dakwah tidak ambil hal. Misalnya boleh juga nak kita mesti melakukan itu, metodenya juga. Tapi yang saya sebut ini, dakwah itu adalah menjadi tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab kita semua. Dan apa lagi kita boleh lakukan dakwah itu secara lebih teratur apabila kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai kemahiran dalam menyusun kegiatan dakwah itu. Misalnya di Perking kita yang mengetuai bahagian dakwah, pengarah dakwah yang bahagian Datuk Zainal Abdul Kadir, pos kelab. Bagaimana dia menyusunkan sehingga membolehkan kita semua berada di sini, ya, daripada Kuala Lumpur yang ada dekat di bahagian depan, Datuk ada belakang ini, dan membolehkan kita semua berada di sini. Dan juga dengan keamanan negara, kesejahteraan negara, kita semua dapat berkumpul dan dapat kita saling kenal mengenal, saling dapat mempelajari, mempertingkatkan ilmu keagamaan kita. Dan itulah yang dikatakan dakwah. Saya rasa setakat itu saja dulu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan bagi Prof. Dr. Ramli yang telah menguraikan berkenaan dengan tajuk pertama, iaitu maksud dakwah dan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Baik, suka saya menyentuh sedikit apa yang diperkatakan oleh Doktor sebentar tadi, bahawa
usrah yang dijalankan ataupun program yang dijalankan pada hari ini sangat-sangat berkaitan dengan apa yang pernah Nabi buat pada zaman dahulu. Daripada dakwah kepada sembunyi-sembunyi, baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan usrah dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil, melari daripada rumah ke rumah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk mengelakkan masyarakat jahiliah pada zaman tersebut mengetahui tentang Islam. Masa itu masyarakat jahiliah tidak menerima Islam. Jadi cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sangat lebih hebat, lebih dahsyat lagi berbanding kita ni. Zaman Rasulullah nak mengembangkan Islam yang baru pertama kali nak dikembangkan tu, kita dah tahu dah Islam macam apa. Nabi nak mencetuskan satu agama baru sangat-sangat sukar. Macam-macam halangan, termasuk perempuan Yahudi tua yang buta pun menghina dia, mengherdik dia tiap-tiap hari kat pasar tu. Tiap-tiap hari. Jiran baginda pun ada satu lagi perempuan Yahudi yang tua, pun sama juga lebih kurang yang buta tu. Macam mana cara dia? Ambil duri, buang sampah tengah jalan, campak najis dekat leher baginda yang suci tu. Tapi baginda buat apa? Ada baginda kena cakap, "Hoi, ada?" Tak ada. Kalau kita habis, barang-barang kapal kereta api apa semua datang. Kan? Jadi nak katakan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyiapkan roti kepada perempuan Yahudi tua yang buta ni, nak bagi tahu setiap kali apa yang terlintas, apa terlintaslah ke dalam hati perempuan Yahudi itu, habis itu dimakinya. Jangan dengan Nabi itu penipu, Nabi itu penyihir, semua dan sebagainya, semua keluar belaka. Tapi tiap petang lepas asar itulah ada seorang yang akan menyiapkan roti yang diuli-uli dengan lembut je. Nah, suap, suap bagi dia makan. Satu hari bila perempuan Yahudi, bila orang buta ni dia ada sixth sense, dia ada orang kata apa, deria yang lain daripada kita ni. Kita ni deria macam tu je, sama je, tapi orang buta dia ada deria yang lebih sensitif. Dia boleh rasa makanan yang disuap oleh seorang lelaki pada hari itu lain macam dia punya ulinya. Setelah ditanya menangis lelaki itu. Jawabnya, "Aku bukan orang yang seperti setiap hari memberi kamu makan, wahai perempuan tua," kan. Jadi orang yang selalu makcik marah, yang makcik maki, yang makcik selalu hina dia, itulah Nabi Muhammad SAW. Tak pernah pun Nabi nak balas. Tak pernah pun Nabi nak menampar perempuan tu. Kan? Kalau saya habis pusing 360 darjah kepala. Ni dia. Kata aku lagi. Kan? Geramnya pasal. Kan? Nabi tak pernah pun nak buat macam tu. Sampai bila perempuan Yahudi dengar saja, menangis perempuan Yahudi itu dan terus masuk Islam. Tu dia. Betapa halusnya dakwah dilakukan oleh Nabi. Kita macam mana tuan-tuan dan puan? Kita jangan kata orang lain lah. Mak ayah kita macam mana? Kan? Mak ayah kita ada segelintir kalangan kita ni, ramai lagi tak masuk Islam tu, ramai lagi tak terima hidayah tu. Kan? Jadi kita nak berprogram sebegini adalah untuk kita menyedarkan diri kita balik, nak ketuk balik kita punya batang hidung kita ni. Apakah sepatutnya yang kita buat? Yang sepatutnya kita buat, bukan sekarang ni, sepatutnya daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi kena buat. Cakap panjang pula. Okey, soalan kedua Ustaz. Soalan kedua kepada Ustaz Rahman Siva, berikan kisah pada sahabat Rasulullah SAW yang telah memeluk Islam. Rata-ratanya ramai yang memeluk Islam dan boleh dijadikan contoh kepada kita semua. Mungkin ada kalangan para sahabat Nabi yang boleh kita ceritakan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Tak bagi saya bercakap, habis semua dah ada. Mula saja dengan perasaan takut. Allahu Akbar. Memang tadi Prof beritahu kepada kita, iaitu bagaimana Nabi berdakwah, apa yang Nabi berdakwah, dan sahabat-sahabatnya apa yang mereka buat. InsyaAllah kita akan beri. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa na'amillah, wa barakatillah, wa rahmatillah. InsyaAllah marilah kita sentiasa berterima kasih dengan Ilahi dan sentiasa bermunajat dengan Ilahi, supaya Allah sentiasa bersama dengan kita dan Dia melindungi kita, dan sentiasa Allah letakkan kita dalam keadaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwah. Sebelum kita bincang lebih lanjut lagi,
kongsi di sini yang berkaitan dengan, yaitu dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-88, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wakhfid janahaka lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan dalam kau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Sebelum kita nak menyampaikan dakwah ini kepada orang lain, diri kita sendiri kena belajar merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni tidak ada, orang tak apa, maklumat, kalau ni kita ni tidak ada, orang tak apa, duit, bagaimana kita nak tolong orang? So, kita kena memiliki akhlak yang mulia. Itulah akhlak Nabi. Ya, kita nak menyampaikan dakwah ni, kita kena mengetahui tentang Nabi kita. Apa yang kita perlu mengetahui? Sifat-sifat yang mulia baginda Rasulullah SAW. Dan Allah suruh kita tengok, perhatikan sifat Nabi ini. Dengan sifat mulia ini, Allah sayang Nabi. Salah ke kalau kita memiliki sifat yang mulia tersebut itu dalam konteks kita menyampaikan dakwah kepada orang siapa saja, bukan Islam memerlukan dakwah kita, iaitu kebaikan kita kepada mereka, kebenaran Islam kepada mereka, hatta diri kita sendiri pun perlukan kebaikan. Ahli keluarga kita pun perlukan kebaikan dan kebenaran. Apalagi yang tidak tahu tentang kebenaran ini. So, kita kena membersihkan diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Lagi satu ayat saya ingin berkongsi di sini, sebab ini sangat bermakna. Biarlah kita mengetahui rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala, rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kita menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia, semua ruh-ruh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa qala Allah taala, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa uddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. So, kita buat kebaikan ini untuk apa? Untuk kita nak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan dakwah ini kepada orang lain ini dengan niat kita nak dapat keampunan, kasih sayang Allah kepada kita. Sebab itu kita kena memiliki sifat yang baik, barulah kita akan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. So, kita kena mengetahui sasaran kita. Siapa sasaran kita? Orang yang kita nak berziarah ini, mesti kita kena bincang dulu, kita kumpul. Itu yang Nabi buat di rumah Al-Arqam. Dia buat, orang kata, bincang berkaitan dengan apa? Macam mana lemahnya kita di sini sekarang. Kita masuk Islam, ada yang baru, ada yang lama, tapi masih kita lemah. Kita tak faham rahsia Allah. Begitulah zaman Rasulullah. Nabi seorang sahaja. Nabi nak menyampaikan kebenaran Allah, kebesaran Allah kepada manusia yang berada dalam keadaan jahil. Mereka suka merosakkan hubungan antara satu sama lain, hina satu sama lain, suka berzina, bunuh anak mereka sendiri. Ada tak kita bunuh anak kita sendiri? Ada. Siapa yang berzina itu? So, bagaimana nak bersihkan, nak betulkan keadaan yang perlu kita membaiki? Nabi Allah panggil sahabat-sahabatnya. Macam kita yang memeluk agama Islam, ada 10 sahabat Allah sebut dalam Al-Quran. Ya?
apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dan orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan Allah redha kepada mereka, dan mereka redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Maksud di sini Allah ceritakan tentang orang yang masuk Islam. Dalam orang yang masuk Islam ni 10 orang ni jamin masuk syurga. Allah sebut di mana? Dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat yang 100. Apalagi kita. Sebenarnya ayat ini ni dia memberi motivasi kepada kita, kekuatan kepada kita, supaya kita pun kena memiliki satu ilmu, di mana ilmu itu akan membantu kita menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. So, yang 10 orang itu ialah, yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang ni Allah ceritakan dalam Quran. Kenapa Allah tak ceritakan tentang kita? Tentang kita? Kita kena tanya, adakah Allah tak cerita tentang kita? Salah. Sebenarnya cerita ini, model ini adalah untuk kita memahami, dan Allah memberi keyakinan kepada kita, kita pun akan masuk syurga seperti mereka apabila kita membawa amalan-amalan yang mulia, yaitu yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis, yaitu Nabi mengajar kita dari segi niatnya, dari segi percakapannya, dari segi perbuatannya, berdakwah kepada seluruh manusia. Zaman Nabi ini, kalau kita tiru, kita mengamalkan, kita menyampaikan, insya-Allah kita pun jamin masuk syurga. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ditakutkan saya lagi, habis semua ini. Dicabut dengan sendiri. Menggegam mak kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, berkaitan dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar ni, orang yang pertama ikut baginda Rasulullah SAW. Agaknya bagaimana sifat beliau ini? Apakah pengorbanan beliau yang perlu kita mencontohi, yang perlu kita tiru, supaya kita dapat keimanan seperti iman Sayyidina Abu Bakar. Okey, sebelum itu tadi saya bacakan ayat tadi itu ada separuhnya dah tinggalkan, iaitu tadi yang kita dengar tadi itu, kita buat dakwah ni untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. So, apa yang kita kena memiliki? Kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikhlas dan ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan jadi seorang yang terbaik seperti mana sahabat-sahabatnya, seperti mana Nabi berdakwah zaman Nabi. InsyaAllah kita boleh melaksanakan. Kalau sekiranya 4 sifat ini tidak ada dengan kita ni, maka kita insyaAllah Allah tak pandang usaha kita ni. Mungkin dengan ilmu yang ada kita ni, kita cakap hebat, tapi cakap untuk nak dapatkan nama pun apa? Macam saya cakap ni nak dapatkan mana, tunjuk hebatnya saya. Tidak, kita bukan hebat. Allah dan Rasul itu hebat. Kita tidak hebat, kita tiru sahaja. Tidak ada kita buat sesuatu pembaruan dalam kerja dakwah ni, tak ada.
kita meniru Nabi. Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi buat, kita ulang buat perkara tersebut itu. So Allah kata apa? Kita mesti kena memiliki takwa. InsyaAllah kita akan dikurniakan ilmu dan bijaksana oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh menyampaikan dakwah ni dengan lebih baik. Dan orang yang menafkahkan, mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah Jalla mencintai orang yang berbuat kebajikan. So yang kita duduk di sini, majlis ini, ya, kita buat kebajikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sesuatu kebajikan yang sangat mulia dan Allah beli kebajikan ini. Sebab itu kita kena memiliki takwa, kita kena memiliki orang kata apa, sifat-sifat yang mulia, supaya dengan sifat yang sabar, sifat merendah diri, sifat menghormati, kita kena ambil tahu sasaran kita ni. Kita kena mengetahui orang yang kita nak ziarah ni. Kemudian kita kena ambil tahu kedudukan orang yang kita nak pergi jenguk ni, nak pergi tengok ni, nak pergi orang ziarah ni. Kemudian kita kena fikir bagaimana cara yang kita nak bantu. Nak bantu apa? Yang pertama, kita bawa dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak cakap, kamu terus beriman. Bukan. Tapi usaha kita ini ya adalah ke arah untuk dia ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada keadilan kita, abarah yang kita berikan kepada dia itu boleh membuat dia ini sentiasa orang kata tenang, senang, faham tak? Kalau kita berikan kefahaman kebesaran Allah kepada dia, mengajar dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi itu walaupun sedikit, dia akan bersyukur kepada Allah. Kemudian dia akan berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kehadiran kita. Dia akan doa untuk kita. Kemudian dia akan sentiasa membuat satu usaha di mana dia akan mula-mula dia akan bermunajat dengan Allah, diminta tolong dengan Allah, barulah dia akan kembali kepada kita, ataupun dia jumpa kita, dia akan cerita dengan kita. So benda inilah kita kena bincang dulu, baru kita pergi ziarah. Kemudian kita sampaikan, insya-Allah Allah akan bersama dengan kita, Nabi akan bersama dengan kita, sahabat-sahabatnya, usaha sahabat-sahabatnya akan kita memahami, dan kita akan buat seperti mana sahabat buat, kerja dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So di sini saya mengambil kesempatan, saya nak cerita sedikit tentang yaitu Sayyidina Abu Bakar ni. Yaitu beliau adalah sahabat yang pertama dan sahabat yang paling rapat dengan Nabi kita, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm very sorry about Rakim. Okay, I'm talking in Malay. I don't know you understand or didn't understand, but we are talking about what we call dawah to dawah in the way of Allah Subhanahu Wa Taala. Dawah means we will teach people to do the good deeds, not evil deeds. Okay, the good deeds. So how? The approach. Okay, have to what we call elaborate to every people to be a good Muslim. Okay, a good people in this world. Okay, better nation in this world. So we will discuss about that. Okay, now I remember to you. So we are very sorry. Anyway, we try our best to what we call give some input to you, inshallah. Later on, maybe not now, later on, inshallah. Okay. So Sayyidina Abu Bakar ini adalah satu saudagar yang kaya. Dia adalah bangsawan yang dihormati. Okey, beliau ni masuk Islam. Macam kita juga dia masuk Islam. Bezanya dia ni saudagar yang kaya, bangsawan, kemudian pembesar Quraisy yang tinggi akhlak, tidak pernah minum arak. Nampak sini. Kenapa Allah maklumkan Nabi beritahu kita, dia ni tak pernah minum arak. So kita ni yang masuk Islam ini, sahabat-sahabat kita ni jangan minum arak. Kita kena memiliki akhlak yang mulia. Faham tak? Sebab tu kita dengar tentang orang kata apa? Mereka ni memiliki akhlak yang mulia. Hebatnya mereka. Ya? Okey. Bukan setakat itu saja. Besar pengorbanan dalam menegakkan Islam.
Adakah kita korbankan apa-apa nak menegakkan Islam? Kita nak datang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, kelas fardu ain. Fardu ain pun kita malas. Nak korbankan untuk diri kita, nak letakkan diri kita orang yang berilmu, beramal, mengikut kehendak peraturan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pula pengorbanan mereka ini dalam menegakkan Islam ini. Allahu Akbar. Tak boleh nak menghitungkan dengan perkataan. Dia tak boleh nak cakap begitu hebatnya mereka. Sebab apa? Sebab dia suka kepada kebenaran. Dia tak suka kepada kejahilan. Dia tak sombong, dia tak riak, dia tak dengki. So sifat ini semua kita kena bersihkan dalam diri kita. Barulah kita akan dapat satu semangat yang lebih hebat. Okey. Gelaran As-Siddiq iaitu sikap yang selalu membenarkan apapun perbuatan, perkataan baginda Rasulullah SAW. Kita ini dengar juga. Adakah kita bawa dalam kehidupan kita? Ni tadi Prof dah banyaklah dia beritahu. Sikap-sikap dan sifat-sifat ni semua. Kita punya moderator pengurusi majlis pun tadi dia bagi banyak maklumat yang ini. Adakah kita memiliki sifat tersebut? Ada? Cukup tak? Tak cukup. Orang Islam ini dia kena ada 3 elemen. Okey? Elemen yang pertama, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Yang kedua, dia mesti kena ada akhlak yang mulia. Yang ketiga, syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akidah? Kesimpulan keyakinan 3 perkara. Ini semua sahabat memiliki. Mereka memulai agama Islam, mereka memiliki kesimpulan keyakinan. Ini bukan satu perkara ya. Dia ada kesimpulan keyakinan. Apa dia? Rukun iman 6 perkara sentiasa ada pada sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar. Okey? Dia takut kepada Allah, dicintakan Rasulullah. Dia takut kepada malaikat sebab malaikat sentiasa bersama. Dia tak bohong. Dia tak menipu. Dia tak hina orang lain. Kemudian dia takut kepada Al-Quran. Dia faham tentang qadar dan kadarnya. Dia faham tentang hari akhiratnya. Kemudian rukun Islam 5 perkara, kesimpulan keyakinan. Rukun iman, kemudian rukun Islam 5 perkara. Yang ketiga adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini ada dalam diri seseorang itu, insya-Allah dia ini adalah hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu akan membawa kamu ni bijaksana dalam menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia, semua roh-roh Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa itu tidak izinkan saya, so saya berhenti di sini. Setakat ini sahaja saya dapat kongsi sedikit. Memang tak lengkap, lengkapkanlah insya-Allah. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Rahman Siwa yang telah memberikan penjelasan yang cukup baik berkenaan dengan soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Kalau sebentar tadi sebelum beliau masuk dalam forum, kita dengar beliau buat tazkirah, betul kan? Orang yang sama juga, orang sama juga FSC, orang sama juga tazkirah, orang sama juga di forum. Apa yang mengejutkan saya, kalau suara doktor ni dia agak moderate sikit. Tapi suara Rahman Siwa daripada tingkat 1. Apa siapa saya dengar, ceramah mana ni? Tazkirah tadi, punya ceramah dia ni, tazkirah tadi. Dan macam tu jugalah dia punya tune suara dia. Dia dah kata, saya ni ada sakit tekak ni, batuk-batuk. Tapi tengok tengah perempuan, ada batuk? Tak ada. Tak ada batuknya. Betul. Alah ni batuknya. Sebab itu saya berikan sirap batuk pada Ustaz lepas ni boleh minum 1 tong. Jadi apa yang dikatakan Ustaz dengan suara yang begitu lantang, dengan maklumat information yang cukup baik, saya katakan kepada anda semua bahawa apabila berkata kisah mengenai sahabat-sahabat, cukup banyak kisah para sahabat sehingga kan ada terbitan buku-buku oleh buku-buku yang syarikat-syarikat buku, cukup banyak buku, 133 wira terbilang, Sayyidina Umar Al-Khattab,
dan bermacam-macam lagi khalifah-khalifah yang 4, khulafa ar-rasyidin dan sebagainya. Saya rasa tuan-tuan pun kenal tak sangat ya, sahabat-sahabat ni. Cuma mungkin ada segelintir sahabat-sahabat yang tak pernah dengar namanya, tapi cukup besar jasa dia. Ya, betul Uncle? Betul kan? Angguk je lah, jangan geling. Jadi ada yang tengok tongkat dagu. Ada tengok kedip mata. Ada yang dahsyat lagi sampai sandar atas meja tu. Itu dah serius dah tuan-tuan puan. Kalau agak-agak tu sedikit je dah. Tongkat dagu. Ya. Jadi kalau katakan apa yang berlaku pada zaman sekarang, kalau zaman dahulu sahabat-sahabat rela, sahabat zaman dahulu sangat boleh korban apa sahaja untuk Islam. Betul? Kalau kita ni susah sikit bab-bab yang itu. Contoh tak banyak-banyak tuan-tuan. Orang minta bantuan. Orang minta bantuan cukup. Nah, RM50 ni tengok, RM100 ni boleh kami nak pergi balik Pahang, nak balik Terengganu. Kalau saya kan, saya cakap betul ke balik Terengganu? 10 soalan saya tanya kat dia. Satu tak boleh jawab, tak payah dapat bantuan. Ambil dia. So susahnya kita kan. Saya macam kat dari saya sendiri juga lah. Ya? Sahabat-sahabat zaman dulu walaupun miskin, walaupun tak ada duit sekalipun ya, jangan kata sahabat, Nabi sendiri. Nabi sendiri. Ya? Nabi sendiri tidur atas pelepah tamar. Ini ketua negara ni. Ketua negara punya humble-nya dia ni. Nabi sendiri tak nak jadi kaya seperti orang yang lain. Dia boleh nak dapat benda, boleh. Harta semua boleh dapat. Kafir Quraisy offer kat dia. Ya? Kafir Quraisy offer kat dia. Perempuan nak kuasa, nak jawatan, bagi tahu. Kan? Nabi kata tak mau benda tu. Dia tak mau. Yang punya humble ni Nabi kita. Kita ni terlampau jauh sangat, terlampau jauh. Kalau Nabi ni kata nak bandingkan dengan sahabat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ibarat kuda yang dinaiki oleh Khalifah Abu Bakar, pasir-pasir bawah itulah kita. Pasir-pasir yang dipijak oleh kuda sana Abu Bakar, itulah kita punya iman. Nak bandingkan dengan Khalifah Abu Bakar. Punya jauh beza kita ni. Jauh beza. Jauh. Tak payah jawab, aku jawab sendiri. Ya? Baik, seterusnya pusingan kedua, doktor. Untuk soalan yang pertama dalam pusingan kedua, kira doktor boleh terus buat pemulungan sekali ya. Apakah hakikat dakwah dan rintangan yang dihadapi oleh pendakwah di Malaysia? Bukan kita katakan pada zaman Nabi yang menghadapi rintangan. Pendakwah masa kini pun ada masalah. Apakah contoh-contohnya? Dan mungkin doktor boleh jelaskan kepada mereka-mereka yang bakal jadi pendakwah pada masa akan datang. Silakan doktor. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kita berpeluang untuk berkongsi pengalaman perkara yang ada yang semasa yang kita lakukan. Tadi bila saya kata siapa yang sebenarnya yang sepatut lakukan dakwah, semua kita jawab kita semua. Benar. Jadi bila pengacara mengatakan apa masalah dakwah ataupun halangan ataupun perkara yang menjadi kesukaran dalam kita melakukan dakwah, mungkin oleh kerana kita sebagai para pendakwah semuanya, mungkin kita boleh jawab. Nah, dan saya bagi ini tiga line kita kongsi. Sebelah ni apa dia masalah? Apa halangan? Yang tepi sini, apa halangan utama? Macam mana ni ahli panel ni tanya kita pula. Kali pusing ke mana? Macam mana? Sambil-sambil tukar dagu tadi. Apa masalah? Fikir-fikir kan? Tengah dan sebelah mana? Okey. Boleh jawab? Boleh beri satu? Ya? Komunikasi kata dia. Sebelah ni tengah? Kurang ilmu kata dia. Okay, nanti kita kelahi lah. Ada lagi? Ada sebelah ni? Sebelah orang lelaki ni? Mengatur. Masalah tu mengatur. Masalah mengatur. Okey dah. Maknanya kita semua sudah melakukan dakwah sebenarnya, tapi berarti kita tahu apa yang menjadi masalah pada kita. Okey, begini. Kalau kita tadi Ustaz Rahman huraf panjang, ada benda yang dia dah sentuh juga. Dan dengan nada suaranya yang begitu tajam tu, suara yang tajam tu ibarat mata pedang.
Okey. Konsep dakwah tadi kita kata menyampaikan. Jadi ada dua di situ. Satu, perkara yang nak disampaikan. Perkara yang nak disampaikan. Keduanya, kita ada bagaimana nak disampaikan. Dan satu lagi, penyampaiannya. Mungkin kalau kita di sini, kita akan dapat kesan, dapat detect lah. Kita pun detect ni senang. Benda macam ni, MHD 370 tak boleh detect lagi dapatkan. Tapi kalau kita tengok daripada tiga angle, tiga sudut ni, katakan dari sudut benda yang nak disampaikan, maknanya di sini kita akan berdepan dengan ilmu. Yang sebelah sini jawab tadi. Sini ke sini? Sini ke? Jadi kata komunikasi kan. Nanti jangan kelahi. Ada juga. Satu, ilmu. Mungkin kita tanya diri kita, sebab apa kamu tak nak masuk ni kumpulan kita orang nak pergi, ataupun nak pergi, kita nak buat usaha ni. Saya tak nak, saya tak tahu. Tak tahu tu apa benda. Maksudnya mungkin kita rasa kita kurang ilmu kan, tak? Ilmu utama yang berkait dengan syariat, ilmu keagamaan itu kita kurang. Jadi kita rasa kita nak sampai apa? Misalnya kurang sangat. Mungkin ini satu halangan. Yang dia rata-ratanya kita, yang jadi masalah sini soal ilmu. Ada yang rasa ada ilmu tapi sesat. Susah juga. Ini masalah yang dihadapi di negara kita. Tempat lain pun ada, tapi yang ada juga di negara kita. Ada yang dia rasa dia ilmu yang direka-reka tapi tidak menepati kehendak syariat. Itu yang kita kata ilmu sesat. Sampai ada mengaku Tuhan. Ada mengaku Tuhan supaya. Ini satu masalah, ilmu. Jadi maksudnya sini, kalau kita menghadapi perkara ini, kita kena berusaha mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nanti kita kata, kita tak boleh jadi pendakwah sebab kita tak ada ilmu. Tak. Semua boleh menjalankan aktiviti dakwah. Cuma sebaliknya, bagaimana nak jadi seorang pendakwah yang baik? Satu daripadanya mesti berilmu. Dan sesuai. Dan ayat yang pertama diturunkan pada Nabi pun tentang ilmu. Baca. Dan kita kena baca. Bacalah ikram. Baca. Cik Rahman dengan buku, dengan notanya semua sekali. Saya tak sempat nak bawa nota Cik Rahman. Tak ada lah. Tak ada. Saya tengok sini pun ada satu ni. Tak bertahan pun ada nota yang saya tak ada pun Cik Raja. Kita itu. Tapi yang pasti kita boleh terima ilmu lah. Masalah yang pertama ilmu. Mungkin di sini kekurangan ilmu untuk menjadi seorang pendakwah yang baik. Kekurangan ilmu. Nanti kita kata kita dah cukup ilmu. Tak. Ilmu ini seseorang itu tak, kalau seorang yang rasional, seorang yang orang kata waras, rasional waras, dia tak akan kata dia sudah cukup ilmu. Sebab selalu pepatah dia kata ilmu yang ada, yang dimiliki oleh seorang itu ibarat dengan air lautan, adalah setitis air lautan saja. Walaupun dia sebagai seorang guru, seorang penceramah yang hebat, seorang profesor yang dalam yang terkenal pun, dia tak akan kata dia adalah merupakan orang yang sudah cukup ilmunya. Tak ada. Ilmu adalah bagi seorang itu sentiasa dalam keadaan sifat yang kurang dari sudut ilmu. Sebab itu kita digalakkan sentiasa belajar, menuntut ilmu di mana saja. Tujuan apa? Untuk diri sendiri dan juga untuk kita berkongsi dengan orang lain.
Itu dia. Nah, kalau itu halangannya. Jadi kita mungkin di sini masalahnya halangan kita tidak ada satu kesempatan untuk kita untuk memperoleh ilmu yang lebih banyak. Nak kata cukup tu takkan ada cukupnya. Nah, yang lebih banyak. Bagaimana untuk kita kesempatan untuk kita mendapat ilmu yang lebih banyak? Mungkin ada kekangan. Kita ada misalnya bila semasa muda-muda dulu mungkin kita banyak diminta kerja, suruh buat kerja lain. Dah berkeluarga ni banyak anak pula, ada anak pula, ada banyak tak? Ada suami dulu, kemudian ada anak lagi. Peluang untuk kita dapat ilmu tu terhad. Apa lagi dengan masa-masa yang ada. Jadi itu yang menjadi halangan. Mungkin ada orang yang amat berminat untuk berdakwah dengan baik atau menjadi seorang pendakwah yang baik, tapi halangannya adalah kekurangan ilmu. Kita kekurangan pakar. Dalam konteks Malaysia masih lagi kita kekurangan pakar-pakar dalam terutama dalam bidang agama yang boleh memberi satu pandangan ataupun yang boleh memberi satu hidangan pemikiran yang bolehkan menyatukan semua masyarakat ataupun meyakinkan semua orang. Sebab itu ada yang kita dapatlah kelemahan sana sini. Tapi bukan masalah kita terlibat, ada kelemahan sana sini sebab kekurangan ilmu ini. Okey, itu yang dijawab oleh yang sebelah sini. Kemudian kita juga jangan lupa kelemahan juga adalah dalam berhubung untuk menyampaikan kaedah menyampaikan itu. Kaedah menyampaikan. Saya sempat mengikuti syarahan yang disampaikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir beberapa minggu lepas, akhir bulan lepas di Kuala Lumpur, di Dewan Perda. Dia membayangkan kepada kita betapa sedikitnya umat Islam yang punya kepakaran dalam berbagai bidang, berhubung dengan teknologi kita kurang, kita kurang tak ada pakar dalam misalnya yang di peringkat kajian aerospace misalnya. Kita tak ada kepakaran itu. Kita tak ramai yang punya kepakaran dalam chemistry. Kita tak ramai yang punya kepakaran dalam biologi. Anak-anak kita banyakkannya belajar sains, belajar biologi, belajar chemistry dan sebagainya, sampai pada satu tahap dan dia fikir untuk pergi kerja makan gaji saja. Tak ada nak pergi pada yang, tak ramai yang pergi pada yang jadi seorang pakar itu. Jadi mungkin yang di sini ialah kita tak menguasai teknologi. Bagaimana untuk menyampaikan maklumat ataupun pengetahuan yang kita ada. Media itu medianya terhad, salurannya terhad. Ini menjadi halangan kepada kegiatan dakwah kita. Medianya terhad. Saya boleh kata macam ni, berapa orang yang ramai menulis, yang sanggup menulis, yang ada kemahiran menulis untuk menyampaikan ilmu, kemudian diterbitkan dalam majalah atau peringkat di majalah-majalah dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa misalnya. Berapa ramai yang boleh menulis mengarang buku dan untuk dibacakan oleh semua orang? Misalnya daripada kita sini, berapa orang yang ada buku misalnya? Lain pada Yang Bahagia Datuk Zainal misalnya, lain pada misalnya Tuan Haji kita. Dan mungkin tak berapa orang. Ini adalah masalah yang kita hadapi.
masalah yang kita hadapi. Dan mungkin kita boleh fikir apa sebenarnya yang boleh membantu kita dalam menjayakan kegiatan dakwah kita seharian di Malaysia. Di Malaysia. Soal kemahiran ataupun penguasaan teknologi ataupun medium dakwah itu sendiri. Satu lagi yang saya nak sebut ialah soal pendakwah itu sendiri, personality, menyampaikan, orang yang menyampaikan itu juga mungkin antara halangan di dalam konteks Malaysia. Kita nak cari orang yang hebat macam Ustaz Rahmat, macam Ustaz Fatahan, tak ramai ada, tak ramai yang boleh cakap ataupun yang boleh menyampaikan dengan baik. Ada yang ada ilmu, tapi bila duduk kat depan menangis dia. Ingat menangis sedih apa tak? Menggigil dia sampai menangis dia. Ada sekali saya tak boleh cakap minta maaf, saya kata Assalamualaikum. Ada juga macam tu. Saya dia banyak ilmu tapi tak boleh nak menyampaikan. Ada orang yang banyak ilmu juga. Ada banyak kan bila dia pergi berjumpa dengan seorang, mungkin dia terlalu kasar ke ataupun apa, dia tak disukai oleh orang misalnya. Ini pun masalah-masalah yang selalu berliga dalam kegiatan dakwah di negara kita dan menyebabkan mungkin kita menjadikan kegiatan dakwah kurang efektif, kurang kesannya. Bukan tak berkesan, kurang kesannya. Kalau kita dapat semua daripada kita, mungkin ini dah masuk nak gulung sikit pun. Kalau dah 2 minit tadi dah kira gulung, belum lagi. Kalau kita semua di pergolongan, kalau kita semua boleh faham konsep dakwah dengan baik, iaitu menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu yang baik untuk dilakukan seperti yang disebut oleh sahabat Rahman tadi, dan kita faham bahawa semua daripada kita mempunyai tanggungjawab untuk melakukan ataupun untuk berdakwah, dan kita faham bagaimana untuk kita melakukan ataupun berdakwah dengan baik, iaitu dengan memahami kelemahan-kelemahan diri. Kita sentiasa perlu muhasabah diri. Di mana kelemahan kita? Itu yang maksud tadi kan, halangan itu. Sejauh mana kita punya ilmu, sejauh mana kita mempunyai kemahiran dalam medium dakwah itu, kemudian sejauh mana personality kita boleh menjadikan kita sebagai seorang pendakwah. Saya rasa kita semua boleh lakukan yang terbaik. Bermula ni sedikit demi sedikit. Semua orang mempunyai peluang. Semua orang mempunyai peluang. Semua orang mempunyai peluang untuk meningkatkan ilmu. Semua orang mempunyai peluang untuk menguasai teknologi, medium untuk berdakwah. Semua orang mempunyai peluang untuk memperbaiki khasiat diri dia, kepribadian dia. Dan kalau semua daripada kita memikirkan ini secara positif dan mengambil inisiatif dari sekarang, kita boleh membentuk satu pasukan dakwah yang lebih baik dan lebih efektif, dan insyaAllah akan memberi impak kepada perkembangan agama Islam yang kita citai di negara kita di masa kini dan juga di masa akan datang. Saya rasa itu saja. Saudara pengurusi, minta maaf mana yang kurang dan mana yang boleh kita untuk bicarakan di lain kali. Mungkin insyaAllah ada ruang kita boleh bertanya dan sebagainya. Saya sanggup berkongsi di mana saja, dan mana yang rasa tak kenal, rasa silap, rasa tersentuh di hati dan sahabat Rahmat, saya minta maaf banyak-banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi doktor atas penjelasan tentang tadi. Sepatutnya kalau diikutkan
doktor menjadi moderator, saya menjadi ahli panel. Tapi saya kalau jadi panel, bukan dia tak bercakap, Ustaz, takut saya terkencing-kencing lepas ni. Punya takutnya saya. Kalau saya jadi panel, saya bermak sikit. Kalau moderator gagal lagi lah, menjadi mengasyarkan tu. Dan apa yang telah diperkatakan oleh doktor sebentar tadi, berdakwah walaupun sedikit, seperti tuan-tuan dan puan, saya faham di sini ada ramai yang tahapnya advance, tahapnya lebih, maknanya lebih baik daripada yang lain-lain. Ada tahapnya yang pada sederhana, pada paras yang sederhana. Dan ada juga peserta-peserta kita yang levelnya agak rendah. Dia macam mana? Yang rendah nak lawan dengan yang tinggi, boleh ke? Boleh. Boleh, Uncle? Boleh, tak ada masalah, boleh. Cuma kadang-kadang umur saya dah 70 kan, umur saya dah 80. Macam mana saya nak berdakwah ni? Kan? Macam mana saya nak berdakwah kalau saya dah umur 80? Umur tu boleh jadi penentu penghalang kita untuk berdakwah ke? Kalau katakan sebentar tadi, semua antara kita ni adalah pendakwah. Umur 80 tak boleh dakwah. Retired, tak boleh. Atas suatu umur saya mengesahkan diri saya keluar daripada medan dakwah. Boleh ke? Tak. Kalau macam uncle yang duduk kat tengah, dia pakai baju biru tu kan, dah agak umurnya dah agak lebih tua, veteran daripada kita. Uncle walaupun tahu satu pun, walaupun satu je uncle tahu. Apa yang uncle tahu? Saya tahu itu usrah, kan? Itu usrah. Tahu itu usrah je. Jadi uncle balik bagi tahu dekat isteri, bagi tahu kat anak, bagi tahu kat cucu, usrah apa yang uncle faham. Macam tu yang dikatakan berdakwah walaupun sedikit. Dia kata balik-balik, apa yang kau tahu? Entah, aku tak tahu apa pun. Kan? Tak tahu apa pun. Kalau kau nak baca, kau baca dalam modul ini, kau baca sendiri. Macam tu pula ginya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan lah, selepas balik ini, ajar balik dekat orang lain. Ada program-program Maidan buat, Perkinteran Ganu buat dan sebagainya, join lah. Baru-baru saya sembang dengan seorang peserta kita lelaki. Kita baru 2 kali join program Perkin. Sono kan? Sono kan? Sono. Aku jawab kawan lagi. Kan? Nak katakan bahawa beliau telah berubah. Walaupun kata 10 tahun dia terkapai-kapai, tak ada orang tolong pun. Tapi bila ada orang yang menarik dia, sekali menarik dia, dan dia begitu seronok, begitu dengan Abu Bakar Rafiq. Just a few moments ago, when we want to have a private prayer, that you had said to me, in front of me, that you said this program is a very, very good program. Right, brother? Yes. One of them is because of the knowledge that you gain, and one of them is because of you, candidates, peserta ni. Because he believed, very happy because all of you, maknanya anda tuan-tuan dan puan-puan ni, sharing knowledge with him, translate what is the kind of the teaching that we have teach to you, and then you translate to our brothers. Banyaknya tu. This is means that you had helped. You had helped our brother to understand what is the meaning by our faith that teach us in the morning until evening. Betul saya cakap ni? Berada faham seorang je lah Jadi katakan beliau sendiri daripada Ireland datang sini merasakan begitu seronok program ni. Dikata dia lagi, I will join this program again. Right, brother? Yes. Anggut lagi. Okay? Means he would like to interview. He would like to involve in another program such like this. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tak faham aku saya tak pasti tuan-tuan puan-puan ni, kalau yang faham pun saya tak tahulah nak datang kita ni. Tapi beliau yang tak faham apa, yang kurang faham, tapi beliau nak datang lagi. Inilah kelebihan dia. Satu lagi Ustaz kalau saya nak dibandingkan, nak hidup seperti keadaan Nabi Muhammad SAW, sangat jauh beza tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri mengakui saya tidak sampai kepada level kita boleh ikut Nabi, tapi kita tak mungkin menjadi seperti Nabi. Tak mungkin kita akan menjadi seorang Nabi. Hanya mengikut langkah-langkahnya boleh. Kalau Nabi dulunya hidup dalam keadaan yang kaya raya, sebab tu beliau bagi dia membantu Siti Khadijah, isteri pertama bagi dia, membantu isterinya untuk berniaga. Alhamdulillah perniagaan begitu baik. Begitu baik. Dan perlu untuk kita orang-orang yang kaya untuk membantu kita. Orang kaya memberi zakat. Sama seperti Abdul Rahman bin Auf, yang salah seorang yang dijadikan syukur oleh Ustaz Abdul Rahman. Sebab sebut tadi Abdul Rahman bin Auf tu. Beliau juga seorang yang sangat-sangat kaya. Otak bisnes. Suatu perbincangan peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Soalan semalam ada salah soalan ni kan?
Apakah maksud hijrah pada zaman Rasulullah SAW? Ingat lagi? Jawapan dia perpindahan daripada kota Mekah ke kota Madinah. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang daripada sahabat yang berhijrah. Beliau buat apa? Beliau tinggalkan semua harta. Sebab keluarga dia nak sangat kan? Keluarga dia nak sangat, bagi semua. Tinggal semua. Tak ada satu sen pun tak ada. Baju je lah. Sampai Madinah, buat bisnes. Alhamdulillah, berjaya lagi. Kan? Dekat situlah pentingnya orang-orang yang boleh membantu kita. Macam kita buat program ni, penting sebab duit zakat-zakat yang disalurkan oleh orang-orang yang beri zakat, inilah hasil-hasil tu kita kembalikan kepada tuan-tuan dan puan-puan balik. Betul tak? Betul. Maksud saya mereka betul. Okey, baik, soalan Ustaz. Ini kira kita dah ngantuk ni. Jadi kita nak jawab mana ni? Besok nak kemudian. Baik, Ustaz, soalan yang terakhir. Ustaz boleh menggulungkan sekali. Bagaimanakah meningkatkan iman dan kualiti saudara Muslim untuk menjadi contoh kepada golongan Islam? How to gain our faith and the quality of the Muslims, of our converts, new converts, to become role model to the person who was not converted yet. Silakan. Alhamdulillah. Sebelum saya bersambung soalan ini, yang tadi tu saya ada tinggalkan sedikit. Saya rasa ini amat penting kita berkongsi sedikit, iaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah kemuliaan akhlaknya cukup tinggi. So kita kena memiliki akhlak tersebut. Okey. Kemudian kemurahan hatinya dalam mengkorbankan harta benda dan kekayaannya. Biasa kita memang susah sangat nak keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sahabat-sahabatnya dia sanggup korbankan segala hartanya. Baru tadi pengurusi beritahu Abdurrahman Auf ni dia hijrah bersama dengan Nabi itu, dia tinggalkan semua hartanya. Kemudian dia bisnes balik. Allah bertemukan orang apa? Salah seorang peniaga di Madinah. Okey, kemudian dia naik balik. Bila harta kita ini dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan gandakan harta tersebut. Tapi betul ke kita dengan niat Allah, kerana agama? Biasanya kita nak tunjuk-tunjuk, maka minta maaf lah, tak dapat, hangus. Itu pun Tuhan dia bagi juga kerana usaha kita yang baik itu, insya-Allah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat itu saja, kemudian ketenangan dalam menghadapi kesukaran dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah umat. Mereka ni memiliki sifat-sifat yang yang cukup hebat. Bagaimana mereka menjaga iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan mereka menjaga iman mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kurniakan kebijaksanaan, kehebatan yang kita dengar tadi itu. Dengan itu mereka buat kerja dakwah dengan sebaik kerana Allah dan Rasulnya, dan mereka jadi hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nama mereka tercatat dalam Al-Quran. Begitulah kita pun sama juga. Tapi nama kita tak akan tercatat dalam Al-Quran. InsyaAllah Allah muliakan kita di dunia ini, insya-Allah. Bukan setakat itu saja, kerendahan hatinya ketika berkuasa serta tutur bahasanya yang lembut lagi menarik adalah sukar dicari dibandingkannya, baik zaman sekarang ataupun yang sebelumnya. Itu kehebatan beliau. So kita kena tiru, kita kena belajar tentang sirah mereka ni. Kemudian kita ambillah contoh-contoh pengorbanan mereka dan jadikanlah kita ni, mereka ni model dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan perkara tersebut, insya-Allah. So dalam konteks yang kita sebagai seorang saudara baru ini, kita nak menyampaikan kebenaran kepada orang bukan Islam ni. Yang pertama, kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak kekalkan iman, nak jaga iman, nak jadi orang amalan kita ni dia berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Kalau kita malas bersolat,
Kalau kita malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita malas tak baca Al-Quran, kita memang langsung tak usaha lagi tentang Quran, bagaimana jadikan kita ni orang yang hebat? Nah, jadikan hebat ni yang pertama, dia mestilah kena jadi hamba yang berilmu. Sebab itu orang yang beriman ini, orang yang sayang Allah ni, Allah mencatat dalam Quran ini dengan ayat pertama apa dia? Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, bacalah, bacalah olehmu. Apa yang kita kena baca? Rahsia Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita nak baca? Mestilah dalam Al-Quran. So yang pertama, kita sebagai saudara baru, ya, orang yang nak pandang tinggi kita ni, bukan kerana orang nak pandang tinggi, kerana kita nak cintakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan ihsan kepada Allah, baca Quran, belajar Quran, insya-Allah. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dalam ayat itu tersebut, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah tengok jadikan kita ni bagaimana, dan dari mana kita datang? Setitis air mani yang hina, kemudian ditemukan di tempat yang hina, jijik. Adakah Allah pandang kita dengan hina? Allah pandang dengan penuh kasih sayang kepada kita apabila kita rindukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pandang tempat tersebut, kita keluar daripada situ. Bukan setakat itu sahaja, kita ni tanah yang musuh, mati jadi hancur. Nah, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kita jangan kita bersombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran banyak tempat Allah kata jangan kamu dengki, jangan kamu mengumpat, jangan kamu fitnah, jangan kamu menipu diri kamu sendiri. So bagaimana nak membaiki? Hanya dengan memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jaga hubungan kita dengan Allah, iaitu kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Okay, so even though we are new converts, you have to go through your what you call Al-Quran, the divine words. Okay, now mind, don't worry, it's already ordained that you will in this course. Okay, it's a special gifted for you. Okay, now later on you have to learn about Bahasa Malaysia, inshallah. Okay, and you want what you call understand also about Fardu Ain and Fardu Kifayah. Okay, you will achieve what you want. Okay, inshallah. Okay, minta maaf bila dah gunakan yang ini, poin kita pun dah lari pula. Terpaksa nak patah balik, dah susah sedikit. Tapi insyaAllah yang kekurangan itu kelemahan kita sendiri. InsyaAllah kita jadikan yang terbaik. Okay, apa yang saya nak kongsi di sini, okay, bagaimana nak letakkan kita ni betul-betul yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan saya akan rujukan sayanya Al-Quran dan hadis. Okay, sebab apa, dulu kan saya baca, saya hafal, saya bila bercakap ni banyak gunakan nafsu saya, banyak gunakan dapat kefahaman saya dalam konteks yang kita berkongsi ilmu di sini. Tapi sekarang saya tukar sedikit sebab saya pun kena belajar. Saya pun masih Islam macam kamu juga. Saya bukannya hebat, hebatnya adalah yang orang yang Allah lahirkan dalam Islam, dan Allah memang dari awalnya dijadikan mereka ini orang aku. Mereka menjamin masuk syurga, tapi kita kena usaha membaiki kelemahan kita dan meningkatkan takwa kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Insya-Allah kita akan bersama dengan mereka, iring dengan mereka, sama-sama kita buat kerja dakwah insya-Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum habis lagi. Ada masa lagi ke Ustaz? Allahu Akbar. Yalah, dalam setengah jam, dalam 20 minit ataupun 15 minit nak sampaikan semua ini, minta maaf lah, memang tak dapat. Tapi persiapannya banyak, macam-macam. Bila dia cakap diri semua dah hilang. Tapi saya ingin berkongsi di sini, iaitu
وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahu azim. Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, Dialah yang telah memutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi. Okay. Kita pun sama, tak pandai, ummi, tak tahu tulis, tak tahu baca. Kemudian ada yang datang daripada Thailand, ada yang datang daripada Ireland, ada yang datang daripada Filipina. Kita ummi dengan bahasa Malaysia. Tapi bila kita go through awal Al-Quran, insya-Allah, bila kita dengan Iqra, kita belajar dengan sungguh-sungguhnya, menjadda wa jadda, siapa sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, betul hatinya dia nak hendakkan Allah Subhanahu wa taala, usahanya sungguh-sungguh, insya-Allah tak kira siapa, dia akan dapat Al-Quran. Sebab Al-Quran ini siapa punya? Allah punya. Yang bagi ilmu itu kepada kita siapa? Allah yang beri kepada kita. So apa yang kita perlu ada pada diri kita? Cinta yang sejati, usaha yang sesungguhnya dalam diri kita. InsyaAllah Quran akan datang kepada kamu. Yakinlah. Nak ceritakan dengan Quran ini, baca Quran minta duit, datang duit. Ini pengalaman saya. Tahun 2007 saya pergi Mekah, kerja dengan Maiz dah 5 bulan tak dapat gaji. Allahu Akbar, ujian Allah sebelum itu. Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik. Kemudian tiba-tiba nama saya naik, padahal saya buka akaun dengan tabung haji sampai sekarang RM10. Belum tambah lagi, nama naik pergi haji. Sebagai apa? Sebagai tetamu Raja Arab. Allahu Akbar. Kita ini siapa? Orang biasa. Tapi dengan baca Quran selalu, ya Allah, aku rindu, ya Allah, aku nak betul-betul nak melihat dengan mata kasar ni apa yang ada di Mekah. Kita baca saja selepas masuk Islam, tak puas hati. Ya Allah, aku minta dengan kau, ya Allah, minta dengan orang ni, dia kata kita ni minta sedekah, aku minta ni, malu ya Allah, aku minta dengan kau, ya Allah, nak pergi haji. Tiba-tiba panggil, nama naik. Allah Akbar, terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah. Kemudian pergi sana pula, gerabat pula dia menyambut kita. Pergi mana eskornya? Dekat padang pasir ekornya. Allah Akbar, apa nak lagi? Makan mengapa? Kemudian bilik, satu bilik musim haji. Satu bilik dengan siapa? Orang rektor, pengarah pusat. Allah Akbar. Masa itu saya tengah baca Quran, nak khatam Quran. Saya niat saya pergi sana memang nak khatam Quran. Kali kedua masa itu saya pergi tu. So baca, tengah-tengah baca ni, besok nak balik. Ini dekat berlakunya di Madinah. Besok nak balik. Ya Allah, besok aku nak balik, nak belikan apa-apa hadiah yang mampu, ya Allah, untuk anak dan sahabat, anak dan kawan-kawannya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Belum saya tutup, baru dia 3 suku Quran itu. Saya minta dalam hati 300 tu berdiri di tengah-tengah Quran. Kawan-kawan, saya kongsi ni bukan saya nak angkat diri saya. Sebab apabila angkat diri kita ni, Tuhan tak pandang kita. Ikhlas. Dan ikhlas ni pun tak boleh kata sebenarnya itu tak ikhlas lagi. Okey, supaya kita nak sama-sama berkongsi ataupun nak memahami Al-Quran, usaha baca Al-Quran. Sebab tu saya beritahu. Okey, yakinlah dengan Allah, Quran ini pasti dia akan datang kepada kamu dan dia akan bantu kamu. Yang bagi 300 itu, masa saya baca Quran ini, dalam bilik rektor dan pengarah pusat tak ada dah, mereka dah pergi shopping lah. Saya tak ada duit, tak ada duit nak shopping, saya baca lah Quran kan. Tengok tiba-tiba mereka ni, yang pengarah pusat tu, dia letakkan duit 300. Nah, Ustaz, 300 Ustaz. Ustaz belilah apa-apa Ustaz. Lepas tu dia tunjuk dekat bilik dia tu, saya tengok dekat almari atas tu, banyak duit. Dia sendiri cakap, dia tunjuk, Ustaz, kat situ banyak duit lagi Ustaz. Ustaz nak lagi. Ambillah Ustaz, dia. Hati yang jahat, yang busuk, dia cakap apa tau? Masa tu
Kalau aku minta banyak kan dapat banyak. Tiba-tiba cepat saya sedar bahawa guru kita dia nasihat, kamu jangan dapat tamak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah akan tarik balik nikmat Allah. Saya terus istighfar. Sebab tanah suci ni kita jangan mendapat sifat-sifat yang keji itu ada pada diri kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Cukuplah apa yang, sebab yang lintaskan 300 ni dia, yang bagi itu dia, yang penting kita bersyukur dengan dia. Saya syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, aku minta ampun ya Allah. InsyaAllah dapatlah lesen. Okey. Okay, so dia terus dapat. Bukan setakat itu saja. Musim haji, boleh tak kita dapat orang dapat sujud dekat mana? Raudah di Madinah. Musim haji, berapa juta orang pergi sana dan semua merebut baca Quran, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku rindu dengan Nabi ya Allah. Ya Allah, bagilah aku sujud dengan tenangnya di tempat di mana Nabi sujud dan berdoa, yang kamu terima ya Allah, pertemukanlah ya Allah. Kita pergi ke Madinah, waktu itu dah selepas Isyak, semua dah kosong dah. Saya kata macam mana boleh masuk ke dalam, dah ada yang ditutup pun. Saya masuk ke dalam, ada pembesar di sana. Saya terus jumpa pembesar. Assalamualaikum, saya baru datang di sini dan saya ni masuk Islam. Saya sangat minat. Bila dah pijak di sini, saya nak sembahyang dan doa di Raudah dia. Dia pun tengok saya atas dan bawah ni semua. Okey, kita dah halal semua, dah keluar, kau boleh datang lagi dan minta izin lagi. Allah. Lepas tu dia buat apa? Dia tarik saya ingat halal keluar ke apa ke, dia nak campak saya keluar ke apa ke. Dia pakai lekat tangan macam ni, dia tarik. Dia pergi, dia kata di sinilah Raudah, di sinilah Nabi sembahyang dan doa di sini. Kamu sembahyanglah, kamu doa di sini. Allahu Akbar, Al-Quran. Okey, saya dapat selama setengah jam dengan 40 minit. Kemudian saya bangun. Okey, saya terus apa? Saya cari dia sebab nak berterima kasih dengan dia kan. So saya cari dia duduk jauh. Dia lari. Bila lari tu mula-mula saya sudah rasa takut dah. Habislah dia bagi peluang, kita pula ambil masa. Dan lama sangat ni dia marah dengan saya ke. Habislah kata apakah jadi ni. Mungkin dia lampang aku ke apa ke. Saya tak takut dah. Tiba-tiba saya terlintas. Okey, bila dia lari dengan saya tu, dia peluk saya. Bila dia peluk tu, apa yang saya nampak di situ ialah, kalau dia ni ada sifat macam ini, bagaimana dengan Nabi dengan sahabatnya? Itu yang terlintas pada hati saya. Keakraban ataupun hubungan silaturahim hebatnya antara Nabi dengan sahabatnya. Sebab mereka memulakan Islam dan Nabi menyampaikan Islam ni, itu kena bersama. Yang lahirnya Islam, kita masuknya Islam, kita kena bersama. Muhajirin dan Ansari. Mereka ni Ansar, kita ni Muhajirin masuk Islam. Jangan kita sombong. Dan mereka pun tak sombong. Kita sama-sama, insya-Allah. So bila dia peluk saya itu, saya nampak yang itu, saya menangis. Bukan setakat saya menangis, dia pun menangis. Saya tak tahu dia menangis kenapa. Allahu Akbar. So saya nampak kehebatan Islam yang apabila kita meningkatkan iman, betul kita ikut Quran dan cara sunnahnya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kita ikut mereka jadi model untuk kita ni, insya-Allah kita akan berjaya. Dan berjayalah dengan akhlak yang mulia. Kita kena memiliki sifat-sifat yang mulia, sebab mulia itu akan bantu kita dapat rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat rahsia dunia dan kita faham diri kita. Itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Memang kalau ada kekurangan dan objektif kita tak sampai dalam slot ini, itu adalah kelemahan diri saya. Saya minta maaf kan, banyak-banyak. Dan ada salah dan silap dari segi hukumnya, tegur terus. Walaupun kita baru kita nampak, kita tegur. Itu kita kena sentiasa. So sentiasa kita berdoa antara satu sama lain, dan kita membagi hubungan seperti mana Allah dan Rasul suruh kita menjaga hubungan kita, dan sentiasa nasihat antara satu sama lain. Dengan akhir kalam, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ustaz Rahman Siva sebentar tadi telah menjawab soalan yang kedua dan merangkap soalan terakhir pada pusingan forum kita pada malam ini. Jadi sebelum itu mungkin saya boleh buka satu saja soalan ya, manakala masa pun dah dekat pukul 11. Satu soalan, only one question has been allowed. Silakan, sekiranya ada soalan, tuan-tuan dan puan. Satu saja ya. Yes, Joaquin, you got any question? This is your opportunity. No problem. You can ask. Inshallah, we try our best. Thank you very much. Islam as a new convert, as a new convert to Islam, from what I see, Islam is a living religion. It's very, very, very much community orientated, and the masjid being the hub. My question would be that now, with courses that we're running for converts or reverts in, is it worth trying to get the younger generations that are born Muslims to see what's going on now with the influx of the people that are reverting to Islam, and encouraging them to show an example, as you were saying earlier on in the conversation? That'd be my Maybe I can explain about your questions that I my understanding. Brothers' questions. How can the new converts or reverts can make some influences or changes? Right? It is true. Through what happened in this kind of the world right now. It is true. Yeah. Okay. And how the Muslims, the Muslim Jadid or the new converts or reverts can make some changes, new positive changes. Especially we want to da'wah, we want to make some change to the countries such like USA, Iran. Right now they have a lot of war happen there, Iraq, Afghanistan, Palestine, and other such of places in the world. Not also in there, including in Malaysia also. Maknanya macam manakah mu'alaf ataupun saudara Muslim boleh memberikan perubahan kepada masyarakat pada masa sekarang yang kacau bilau sekarang ni, yang berlaku perang. Macam mana kita nak berdakwah kepada masyarakat American, Iraq, yang walaupun memang Iraq tapi banyak yang kat situ dan sebagainya. Bagaimana kita nak melakukan perubahan? Mungkin Ustaz boleh jawab sikit banyak. Wow, very tough question. If people give opportunity, you give me a very tough question. I don't know whether I can answer this question. Oh my goodness. Allahu Akbar. Even though with my poor English, okay, I'll try to give my opinion in this case, inshallah. Alright. The first thing, as an individual Muslim, you should understand about the faith, the fundamental of Islam. Okay, this is very useful in our life, and also with this your faith. I mean, we talk about, if you say about faith, you believe in Allah, you believe in angel, you believe in prophets, okay, and then you believe in holy divine words, okay. So this means, what did you understand? You believe in these four cases just now I heard. You have to go through the knowledge, okay. You have to prepare yourself, okay, and then you have to get that knowledge, okay, on your own. You have to practice it. There's a lot of people, they are very knowledgeable person, but are they active in their daily life? Question mark. Right? Including me.
maybe I'm what you call a good speaker for the moment, but is there I'm really what you call follow what did I say? It's question mark. So you don't follow me, you have to follow the divine words. You have to follow the hadith, the prophet. That's why we believe that. You go through and you get it, whatever you want, and then you prepare yourself, you apply it in your life, inshallah. The guide will come as a miracle, miracle guides come to you, make you confident, and you understand about every corner, secret. With that, with your manner, inshallah you will get it. So this is we call ordainment. Pre-ordainment tablet, which is already stated. Even though you like or didn't like, you want or you don't want, Allah already stated that in the tablets. Okay? So you have to go through. Okay? You have to understand. You have to agree. Apply it in your life. Okay? So that's why if the guide is come to you, you will get up with questions, with your willing, and you will get it what you want. You have to wait for the time. So the timing will teach you that. Alright? So inshallah, your opinion, what you want is Allah will guide you. Okay? It's a very big opportunity, and by that we can elaborate this dawah to everybody you want. Okay? We don't want everybody. With our own, inshallah, you can do it that. Okay? And then Allah will plus with our friend all here. Everybody will follow you and help you to elaborate this dawah to everybody in this world. Okay? Another one. Yes. Judgment Day. Judgment Day. Why you believe of Judgment Day? What did you understand about Judgment Day? Okay? Whatever you did in this world, Allah will pay back to you. Okay? So, don't worry. Okay? Inshallah, this main 6 point of faith and the 5 pillars of Islam, you have to practice it in your life with hopefully always hasten to Allah. You always talk to Allah. Okay, you have a very big experience in talk to Allah subhanahu wa ta'ala. You can get guide, the pamphlets will come to you, So this is very incredible, gifted to you. Now you can handle this call, Allah, oh my God. Inshallah. So you have to go through this. Because it's teach by our angel by cash to us during our prophet's time. Okay? It came and then he asked our prophet, what meaning of faith? What meaning of the pillars of Islam? What is Ihsan? So this is the answer. With this answer, inshallah, anywhere, everywhere, you can make it and you can do it. This dawah very well. Thank you very much. If any wrong, I'm sorry with my poor English. Thank you very much. Terima kasih Ustaz Rahman Siva. It is had answered your questions, brother. Inshallah. I think there another question that I forgot to tell. Regarding the young generations, right? The young generations, inshallah. After this in the room. Yes, I'm agree that. So, jadi saya fikir setakat itu sajalah forum yang mampu kita bincangkan pada malam ini, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih terutama kepada Bagi Datuk yang daripada awal hingga ke akhir forum bersama dengan tetamu kita Haji Zubir, daripada awal sampai ke habis stay lagi dalam ni, dan tidak lupa juga pada anda tuan-tuan dan puan yang bertungkus lumus dengan sedaya upayanya bertentang mata untuk bersama-sama mendengar forum kita pada hari ini, insyaAllah. Semoga forum kita tidak memberikan usaha yang sia-sia kepada anda dan mampu memberikan maklumat sedikit sebanyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi esok pagi macam biasa dalam tentatif kita pukul 5 ada. Pukul 5 ada apa? Okay, modal macam biasa lah Siapa yang jaga apa sila tunjukkan kepada yang tidak boleh lagi tu. Jadi pukul 5 kita akan start kemudian bukan pukul 5 baru bangun. Pukul
25 dah ada dekat dalam surau. Okey. Jadi dengan itu peserta tilawah, kuis dan juga sebagainya. Sekiranya ada apa-apa soalan selepas ni boleh jumpa lagi Dan dengan itu saya jemput tuan-tuan dan puan untuk menjamu sedera dan kita akan jumpa pada pagi esok untuk final. Jadi saya sudahi dengan tasbih, takbir dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.